Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Yang kita hormati rakan-rakan seperjuangan di KPJ Pahang Specialist Hospital, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, di mana saja siaran ini dapat ditonton, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dalam program Tazkirah Online yang dibawakan kepada kita oleh rakan-rakan dari KPJ Pahang Specialist Hospital. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan membahaskan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, iaitu memahami sejarah dan kelebihan awal Muharram. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Muharram bukanlah calang-calang bulan. Perkataan Muharram itu sendiri dari segi bahasa maknanya diharamkan. Kata Abu Amr Ibnu Al-Ala dalam kitabnya Tarikh Ad-Dimashq, dinamakan bulan Muharram kerana semua peperangan ataupun jihad diharamkan pada bulan tersebut. Maka bayangkanlah jihad yang merupakan antara amalan yang paling dituntut dalam agama, sampai Nabi sebut siapa yang tak ada niat pun untuk berjihad maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Niat tak ada pun, mati su'ul khatimah. Tapi walaupun dia adalah amalan yang hebat, pada bulan Muharram dia tak dibenarkan. Maka kalau jihad saja tak dibenarkan pada bulan Muharram, apatah lagi jihad, lagilah tak sepatutnya dibuat pada bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini dia jadi hebat juga kerana dia adalah sebahagian daripada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan yang telah ditetapkan di dalam kitabullah sejak diciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang suci. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka jangan kamu zalimi diri kamu pada bulan-bulan suci itu. Surah At-Taubah ayat 36. Dalam satu hadis daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah menjelaskan keempat-empat bulan haram tersebut, iaitu kata Nabi, as-sanatu 12 syahran minha 4 hurum. Dalam setahun ada 12 bulan, dan daripada 12 bulan ada 4 bulan yang sangat dihormati. Salasun mutawaliyatun, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'bana. Kata Nabi, 3 bulan duduk berturut-turut, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Dan ada 1 bulan yang terpisah, iaitu dipanggil Rajab Mudhar, yang duduknya antara Jamadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kata ulama, antaranya Hasan Al-Basri, bulan apa yang afdal antara bulan-bulan ini? Kata Hasan Al-Basri dalam kitab Lataiful Ma'arif, bulan Ramadan ada kemuliaan sebab pada Ramadan ada Lailatul Qadar, start daripada 21 sampai 30 hari bulan. Itu masa time frame untuk Lailatul Qadar. Untuk bulan Zulhijjah dia mulia sebab ada
start daripada 9 sampai 13 Zulhijjah. Ini time orang sibuk dengan manasik haji dan juga korban. Adapun bulan Muharram, dia bermula 10 Muharram ataupun pada 10 Muharram, itu dia ada Ashura. Yang mana Ashura ini atau hari 10 Muharram ini, begitu banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang berlaku pada 10 Muharram. Dan bulan Muharram ini satu keistimewaan yang tidak ada pada bulan-bulan lain adalah dia adalah bulan Allah, Syahrullah. Dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim, pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mendengar Nabi bersabda, afdalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama sekali selepas daripada puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Hadis Muslim. Jadi bayangkan, Nabi sendiri sebut Muharram ini sebagai Syahrullah, bulan Allah. Kata Imam As-Suyuti dalam syarah Suyuti ala Sahih Muslim, dulu orang-orang jahiliyah, mereka tidak pernah kenal dengan perkataan ataupun nama Muharram. Ini baru diperkenalkan. Dulu orang jahiliyah dipanggil bulan Muharram dengan nama Safar Awal. Selepas Islam datang, Allah gantikan dengan nama Al-Muharram. Sehingga kan nama bulan ini Allah benarkan untuk sandarkan kepada dirinya dengan nama Syahrullah. Dan bulan ini juga kata ulama dinamakan Syahrullah Al-Atham. Maknanya bulan Allah yang sunyi, tenang, linang saja. Apa sebab? Kerana tak ada sedikit pun konflik ataupun riak-riak konflik yang berlaku sepanjang bulan Muharram ini. Maka saudara-saudari sekalian, disebabkan bulan Muharram ini bukan calang-calang ataupun kaleng-kaleng bulan, sebab itulah ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan untuk kita buat pada bulan Muharram ini. Pertama sekali kita dianjurkan adalah tak lain tak bukan berpuasa. Dalam satu hadis Nabi menyebut, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Wa afdalus salati ba'dal faridati salatul laili. Puasa yang paling utama sekali selepas Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, iaitu puasa bulan Muharram. Dan semayang yang paling afdal selepas semayang fardu adalah semayang malam ataupun qiyamul lail. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Anjuran berpuasa pada bulan Muharram ini pula, kata ulama, lebih dikhususkan pula pada Yaumul Ashura ataupun hari Ashura. Ada pula pengkhususan lagi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia pernah bercerita, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'al yahuda tasumu yauma Ashura. Satu ketika bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi tengok orang-orang Yahudi, dia orang ni majoritinya berpuasa pada hari Ashura ataupun hari 10 Muharram. Nabi bertanya, faqala ma hadha? Ini apa hal ramai berpuasa ini? Qalu hadha yaumun salihun. Hari ini ya Rasul adalah hari yang istimewa. Hadha yaum najjallahu bani Israila min uduwihim fasamahu Musa. Hari ini istimewa kerana hari ini adalah hari di mana Allah telah menyelamatkan Bani Israel daripada musuhnya. Fasamahu Musa. Justru itulah Nabi Musa, dia berpuasa pada hari ini. Maka apa jawab Nabi? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Fasamahu wa amara bi siyamihi. Lantas Nabi pun mengatakan, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa berbanding dengan kamu. Justru Nabi pun berpuasa dan memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa pada tahun yang akan datang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini ada beberapa ulasan dan huraian para ulama. Mengapakah Nabi tiba-tiba saja mengatakan ana ahaqqu bi Musa minkum? Berbanding kamu, saya lebih rapat dengan Nabi Musa. Patut saya yang lebih utama pada kamu. Pertama, Nabi rasa dia lebih berhak
lebih rapat dengan Nabi Musa sebab pertama kata ulama, dia orang sama-sama profession, iaitu sama-sama jadi rasul dan sama-sama juga pengembala kambing. Dia profession yang sama. Sebab itu Nabi menyebut ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Tuhan atau Allah Ta'ala bila diutus satu nabi, dalam masa yang sama dijadikan nabi itu juga adalah pengembala kambing. Sebab itu dalam Quran Allah catatkan dalam surah Taha ayat 18, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha maribu ukhra. Nabi Musa bersabda, ini adalah tongkat saya bertelik pada tongkat ini dan saya pukul daun untuk memberi makan pada kambing dan bagiku ada keperluan yang lain padanya. Surah Taha ayat 18. Maknanya Nabi Musa dia mengembala kambing sama macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama Nabi Musa pernah mengembala kambing? Kata Nabi Syuaib, Allah rekodkan dalam surah Al-Qasas ayat 27, anta jurani thamaniya hijajim fa in atmamta ashram fa min indik. Kamu bekerja denganku selama 8 musim dan jika kamu cukupkan 10 musim maka itu adalah satu kebaikan dari kamu. Surah Al-Qasas ayat 27. Jadi yang menyebabkan Nabi mengatakan saya lebih berhak terhadap Nabi Musa berbanding dengan ente orang, sebab saya dan Nabi Musa profession kami sama. Dia rasul, saya rasul. Dia mengembala kambing, saya pun mengembala kambing. Jadi saya lebih rasa rapat dengan Nabi Musa. Yang kedua kata ulama, Nabi mengatakan ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak dengan Nabi Musa berbanding dengan kamu sebab Nabi Musa adalah orang yang bertanggungjawab menasihati Nabi SAW semasa peristiwa Mi'raj, peristiwa Nabi naik ke langit, yang mana kita tahu cerita ini. Nabi SAW awalnya diperintahkan untuk menunaikan solat 50 kali satu hari. Mujurlah Nabi kita bertemu dengan Nabi Musa AS dalam perjalanan. Fanazaltu ila Musa faqala ma farada rabbuka ala ummatika qultu 50 salatan. Kata Nabi, aku turun daripada bertemu Allah, berjumpa dengan Nabi Musa. Lantas Nabi Musa bertanya, apa yang telah diwajibkan oleh Tuhan kepada umatmu? Jawab Nabi, sembahyang 50 kali. Apa respon Nabi Musa? Irji' ila rabbika fas'alhu takhfif. Wahai Muhammad, aku nasihatkan kau balik jumpa Tuhan, fas'alhu takhfif, minta dengan Allah takhfif. Takhfif ni kalau bahasa Arab diskaun. Takhfif kalau ada sale banyak ada takhfif. Berikan diskaun. Fa inna ummataka la yutiquna dhalika. Pergi minta diskaun 50 banyak sangat sebab umat kamu takkan mampu melaksanakannya. Fa inni qad balautu bani Israel wa akhbartuhum. Saya dulu pernah mencuba menyuruh Bani Israel dan saya pernah cuba beritahu pada mereka, tapi mereka itu begitu payah untuk nak melaksanakannya. Faraja'tu ila rabbi faqultu ya rabbi khaffif ala ummati fahatta anni khamsan. Jadi kata Nabi kita, saya pun patah baliklah jumpa dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, berilah ringan kepada umatku. Maka Allah kurangkan setiap kali minta sebanyak 5 waktu. Fahatta anni khamsan, 5. Qala falam azal arji' baina rabbi tabaraka wa ta'ala baina Musa alaihi salam. Jadi bila sampai pada Nabi Musa suruh minta diskaun lagi. Maka aku ni kata Nabi, falam azal arji' baina rabbi tabaraka wa ta'ala baina Musa. Aku pun pergi balik gara-gara Nabi Musa daripada 50 tinggal 45. Dia suruh kurang lagi minta 40. Kurang lagi sampailah tinggal 5 waktu. Sebab itu Nabi kata, aku lebih berhak dengan Nabi Musa berbanding dengan kau. Aku rapat lagi dengan dia.
Kita terima kasih jugalah kepada Nabi Musa AS. Kalau kita semayang 50 kali sehari, tak ada kerja lain kita, 24 jam bagi 50, maknanya sekitar 25 minit sekali kita semayang. Kalau setiap semayang 5 minit, maknanya kita berehat hanyalah 20 minit, dah kena semayang yang lain pula. Tapi nasib baik Nabi Musa yang mainkan peranan ketika itu. Sebab itu daripada riwayat ini kata ulama, kena syukuri nikmat walaupun nikmat itu sudah beribu tahun. Bani Israel dia ingat kejadian dia orang dikejar oleh musuh, diselamatkan, dan dia kenang lagi peristiwa itu. Maka Nabi kita pun mengambil juga semangat itu untuk mengenang kembali peristiwa walaupun dah ribuan tahun berlangsung perkara itu. Sebab itu antara jarak Nabi dengan Nabi ini begitu jauh. Nabi Adam sampai Nabi Nuh, gap masa mereka 1200 tahun. Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim 2240 tahun. Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa 900 tahun. Nabi Musa sampai Nabi Isa 1900 tahun. Nabi Isa sampai Nabi kita 620 tahun. Sebab itu kita nyambut 1442. Maknanya 1442 tahun yang lalu Nabi berhijrah. Kita kenang. Sebab itu diminta untuk kita kenang walaupun sejarah itu dah ribuan tahun. Jadi balik kepada ibadat tadi, yang sangat disuruh kita buat dan dituntut adalah berpuasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat memberi perhatian yang sangat tinggi terhadap puasa Ashura ini. Ada satu hadis daripada Ibnu Abbas, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum yauma Ashura wa hadza syahra yani syahru Ramadan. Kata Ibnu Abbas, aku tak pernah melihat baginda Nabi SAW bersungguh-sungguh untuk puasa melebihi daripada 2 hari ini. Pertama hari Ashura, yang kedua ketika bulan Ramadan. Itu of course lah hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi begitu bersungguh sekali puasa pada hari Ashura. Cuma peringatan kepada saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang ingin berpuasa Ashura, barang perlu diingatkan, kita hendaklah seeloknya berpuasa sehari sebelum Ashura. Itu yang bagusnya. Sehari sebelum Ashura kita puasa juga. Dia puasa Ashura ni ada beberapa tingkatan. Tingkat yang pertama, orang yang puasa pada 10 hari bulan sahaja, iaitu pada hari Ashura saja. Ini biasalah. Dan yang kedua, tingkat yang kedua, puasa pada 9 dan juga 10 hari bulan. Dan inilah yang banyak disebutkan dalam hadis-hadis. Bagaimana kata Ibnu Abbas, sumut tasi'a wal ashira wa khaliful yahuda. Puasalah pada 9 dan 10 Muharram supaya kamu berbeza dengan orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan juga At-Tabari. Jadi orang Yahudi dia juga puasa pada 10. Jadi Nabi nak kita ni berbeza sedikit, jadi kita puasalah sehari awal 9 hari bulan. Puasa 10 saja pun tak ada masalah, tapi dia serupa dengan orang-orang di Israel. Tapi kita ambil sehari awal 9 dan 10. Tapi yang paling sempurna kata ulama, yang ketiga, yang paling sempurna puasa 3 hari, iaitu kita puasa pada 10 hari bulan tu, of course kita tambah sehari sebelum dan sehari selepas. Maknanya puasa 9, 10 dan 11 Muharram. 3 hari berturut-turut, 9, 10, 11. Jadi kita ada pilihan puasa 10 saja, ataupun yang digalakkan kita puasa 9, 10, 9 dan 10. Ada juga digalakkan juga puasa 9, 10 dan 11. Ataupun yang keempat tak puasa. Tak puasa tak apa. Ini kita cerita ni orang yang nak kejar cari bekalan, cari bekalan. Tak puasa tak apa, tak ada masalah. Cumanya muslimin muslimat sekalian, kita di Malaysia bila masuk bulan Muharram ini jarang kita bercerita tentang kelebihan bulan Muharram. Kerana bila tiba bulan Muharram, tradisi kita di Malaysia adalah kita akan bercerita tentang hijrah. Kita bercerita tentang hijrah. Cuma barang perlu diingat, Nabi SAW
dia tidak berhijrah pada bulan Muharram. Ini barang perlu diingat. Peristiwa ini tidak pernah berlaku pun pada bulan Muharram. Habis yang kita sambut Ma'al Hijrah ni apa? Dia begini, sambutan Ma'al Hijrah masih baru di Malaysia. Kita menyambut Ma'al Hijrah ni tahun 1987. Yang mana Ma'al Hijrah ini diasaskan ketika itu oleh Tan Sri Datuk Dr. Yusof bin Haji Muhammad Noor, yang mana beliau adalah ketika itu menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang mana sebelum tahun 1987, orang kita lebih menyambut awal Muharram. Awal Muharram. Baru Ma'al Hijrah ni baru. Sebab Nabi SAW dia hijrah lebih tepat lagi pada bulan Safar, bukan bulan Muharram. Nabi ke Gua Sur pada hari Khamis 26 hari bulan Safar bersamaan 9 September tahun 622 Masihi. Dan Nabi tiba di Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin 22 Rabiul Awal bersamaan 4 Oktober tahun 622 Masihi. Total perjalanan Nabi 25 hari. Habis ustaz, yang kita duk sambut Ma'al Hijrah ni salah. Ni bukan cerita salah, sesat ke, masuk neraka, dah. Kita ceritakan, kita di Malaysia banyak cerita tentang hijrah sebab kita mengambil semangat hijrah. Ini kerana 16 tahun selepas Nabi berhijrah, atau lebih tepat lagi pada hari Khamis 8 Rabiul Awal tahun 17 Hijrah, tahun 638 Masihi, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia telah meletakkan peristiwa hijrah sebagai permulaan tahun Islam. Jadi itu punca yang kita sambut sekarang. Kenapakah Sayyidina Umar mengadakan sambutan ini ataupun peringatan ini? Puncanya ada dua riwayat. Satu riwayat daripada Maimun bin Mahran radhiyallahu an, dia katakan dia telah menulis surat pada bulan Syaban tapi tak tulis tahun. Jadi bila dia utuskan surat kepada Umar Al-Khattab, Umar jadi keliru. Ini surat ni bulan je ada, tahun tak ada. Keliru. Jadi kita nak endorse bila ni? Tahun lepas ke? Bring forward ke? Jadi tak berapa jelas. Tahun tak ada. Ada satu riwayat daripada Asy-Sya'bi mengatakan Abu Musa radhiyallahu anhu, dia pula yang komplain kepada Sayyidina Umar kerana surat arahan tak jelas, kerana tak ada tahun. Dia umat Islam ketika itu memang tidak ada tahun. Umat Islam zaman itu dia hanya meletakkan tahun berdasarkan kiraan peristiwa-peristiwa tertentu. Maka Umar Al-Khattab lantas menitahkan da'u linnasi syai'an ya'rifunahu minat tarikh. Kalau begitu, kata Umar, kumpulkan orang cerdik pandai, cari satu tarikh yang boleh kita jadikan acuan untuk nak kira tahun orang Islam ini. Fa ajma rayahum ala an al-hijrah kana 10 sinin faktubu tarikh min hijratin nabi. Maka para sahabat pun sepakat bahawa momen yang paling sesuai untuk kita rekodkan adalah hijrah. Hijrah berlangsung selama 10 tahun dan pada akhirnya mereka letakkan perhitungan tahun Qamariyah berawal daripada hijrahnya Nabi SAW. Ini ada direkodkan dalam tarikh At-Tabari. Tapi sebelum mereka sepakat nak mengambil tarikh hijrah, ada perselisihan juga. Mula-mula mereka usulkan kalender Julian. Kalender Julian ini dah wujud sejak tahun 46 sebelum Masihi, yang di pada masa itu pemerintahan daripada Julius Caesar, dan telah mula digunakan pada tahun 45 sebelum Masihi. Tapi ketika cadangan supaya digunakan kalender Julian ini, Umar Al-Khattab tolak, katanya jatuhlah standard. Kita tiru orang buat apa, kita buatlah sendiri. Kemudian ada yang mengusulkan lagi, kata Al-Hafiz Ibn Hajar, kanat al-qadaya allati ittafaqat lahu wa yumkin an yuakhirah biha arba'ah. Jadi ketika dibuatkan bengkel, buatkan kajian, tahun apa atau momen apa kita nak guna untuk kira tahun baru Islam ini. Jadi persepakatan daripada kalangan cerdik pandai, mereka mengatakan acuan untuk membentuk kalender Islam pertama boleh kita tengok daripada 4 peristiwa yang lain, dimensi yang berbeza. Maulidi,
wa mab'athihi wa hijratihi wa wafatihi. Mereka kata cadangkan kita kira tahun Islam start daripada tahun Nabi dilahirkan. Ada yang kata kita ambil tahun ketika Nabi diutus sebagai Rasul. Ada yang kata kita ambil tahun bermula daripada Nabi hijrah. Dan yang keempat kita ambil daripada tarikh wafatihi, tarikh wafatnya baginda Nabi SAW. Setelah bawa 4 usul, mereka berbincang. Farajaha indahum ja'alaha minal hijrah لأن المولد والمبعث لا يخلو واحد منهما من النزاع في تعيين السنة. Dan para sahabat, kata ulama, dia orang memilih hijrah. Apa sebab? Kerana disebabkan tahun kelahiran Nabi SAW dan tahun bilakah Nabi diutus, la yakhlu wahid minhuma minan niza', tidak dapat lepas daripada perdebatan. Maknanya tak sure apakah tarikh yang sebenar. Fi ta'yinis sanah, tahun apa tak dapat nak ditentukan. Wa amma waqtul wafat fa'radu anhu lima tuwqi'a bi dhikrihi min al-asaf alaih fanhasara fil hijrah. Dan para sahabat dan cerdik pandai juga menolak tahun wafatnya Nabi sebagai kiraan tahun pertama, kerana ini akan menimbulkan kesedihan bagi orang Islam, sehingga yang tersisa adalah tahun hijrahnya baginda. Ini kita boleh rujuk di dalam Fathul Bari. Jadi para sahabat pun bersetujulah untuk mengambil peristiwa hijrahnya Nabi sebagai kiraan tahun pertama di dalam Islam. Jadi ini punca yang menjadikan kita menyambut ma'al hijrah di negara kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mengapakah Umar Al-Khattab bersetuju untuk ambil peristiwa hijrah? Padahal ada pilihan untuk ambil Isra' Mi'raj, nuzul Quran, mengambil cerita Nabi lahir, boleh dijadikan sebagai kiraan-kiraan permulaan. Tetapi dia ambil cerita hijrah kerana hijrah syarat dengan iktibar. Hijrah penuh dengan pelajaran yang perlu kita renung dan kita ambil. Sebagai contoh, para sahabat dalam meriwayatkan berkenaan dengan hijrahnya Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah, itu adalah perjalanan yang penuh dengan onak dan duri. Nabi berhijrah bukannya Nabi hijrah ni macam jalan-jalan cari makan, tidak. Naik bas ramai-ramai senyum-senyum, tempat cantik berhenti ambil gambar. No. Jalan hijrah ini adalah jalan yang penuh dengan onak dan duri. Baik itu diriwayatkan semasa Nabi berhijrah, Nabi SAW diikut kawasan Bukit Safa, dan Nabi lalu di satu tempat yang disebut sebagai Hazwarah. Yang mana Hazwarah ini kawasannya dekat dengan rumah sepupunya Ummu Hani. Jadi bila sebut kepada Ummu Hani ini, ada satu cerita yang baik kalau dapat kita kongsi. Ummu Hani ini adik-beradik Sayyidina Ali, anak Abu Talib. Anak-anak Abu Talib ni ada ramai: Talib, Aqil, Ja'far, Ali, Tulaik, Fakhitah, Jumanah, Raitah. 8 orang semua. Jadi salah seorang daripada anak Abu Talib, adik-beradik Sayyidina Ali, adalah Fakhitah. Fakhitah ni nama panggilan dia Ummu Hani, sepupu Nabi lah. Dan dalam riwayat menyebut Ummu Hani ni adalah cinta hati Nabi pertama, first love. Nabi pernah 2 kali melamar Ummu Hani, tapi Ummu Hani tolak cara baik. Sebab dia dah rasa Nabi ni macam adik-beradik, daripada kecil dah duduk sekali. Nabi pernah melamar dia masa bujang, masa dia masih bujang, masih belum kahwin, dan pernah sekali kedua melamar dia semasa Ummu Hani ni berpisah dengan suaminya Hubairah bin Abu Wahab. Dia berpisah, jadi Nabi lamar dia, tapi dia tak nak terima. Jadi dia ni cinta hati Nabi yang pertama. Jadi bila Nabi nak hijrah pun, Nabi lalu dekat dengan rumah dia. Jadi kata ulama, ada satu riwayat bila sampai di situ di Hazwarah, Nabi berpaling. Nabi mandang ke arah Kaabah. Dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi, Nabi telah mengungkapkan satu kata-kata. Apa kata Nabi? Wallahi innaka la khairu ardillah
wa ahabbu ardillahi ilallahi walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Kata Nabi, wahai Mekah, sesungguhnya aku cinta kepada engkau wahai Mekah. Tidak adalah satu negara atau negeri pun yang boleh melawan kehebatan engkau wahai Mekah. Tapi kalaulah tidak kerana aku ini diperintahkan keluar, nescaya aku tak akan tinggalkan kau wahai Mekah, kata Nabi. Dekat Hazwarah itulah Nabi ucapkan kata-kata ini. Berat dia nak meninggalkan Mekah. Jadi Hazwarah ni kalau nanti kepada mana-mana tuan-tuan perempuan yang ada kesempatan dapat berangkat ke kota Mekah, lokasi bagi Hazwarah ni sekarang terletak berhampiran dengan Babu Ajiat, pintu Ajiat. Pintu Ajiat ni pintu nombor 6. Orang Malaysia dia hafal nombor, pintu nombor 6. Dia Masjidil Haram ni, dia ada 5 pintu utama, ada 45 pintu biasa dan ada 120 pintu-pintu kecil untuk nak akses ke kawasan Kaabah. Kalau pintu Masjidil Haram yang popular, pintu Raja Abdul Aziz. Ni pintu nombor 1 di bahagian barat. Ini orang Malaysia paling popular, pintu number 1. Sebab senang nak pergi ke disaji, nak pergi makan. Pintu nombor 11, pintu Sofa, dia ada tempat sa'i. Pintu nombor 45, pintu Fatah, dekat dengan bahagian selatan. Pintu nombor 62, pintu Umrah, ni terletak di bahagian selatan juga. Dan pintu nombor 79, ini kita kenal juga, pintu Malik Fahad, pintu Raja Fahad, dia duduk di bahagian barat. Tapi ada juga pintu Raja, sekitar pintu Raja Fahad tu ada 64, 70, 72, 74. Bahagian timur ada pintu As-Salam, ada pintu Ali, ada pintu Marwah. Di bahagian selatan ada pintu Hudaibiyah, pintu Madinah dengan pintu Al-Quds, dan ada beberapa pintu-pintu yang lain, pintu Hunain, pintu Qararah, pintu 84, pintu 94. Ni pula ada buat blok baru, lagi banyaklah pintu. Jadi kalau nak mencari Hazwarah, dekat pintu nombor 6, dekat dengan Babu Ajiat. Jadi Nabi lalu di situ, Nabi pandang Kaabah. Ada setengah riwayat kata linangan air mata. Nabi bercakap dengan kota Mekah, kalaulah tidak kerana aku diarahkan untuk tinggalkan nescaya aku takkan tinggalkan kau wahai Mekah, kata Nabi SAW. Dan tuan-tuan sekalian, Nabi kita mengambil masa daripada Mekah menuju ke Madinah bukan masa yang sekejap. Nabi mengambil masa hijrah selama 25 hari. Padahal kita boleh ke Mekah, Madinah sekarang 5-6 jam. Itu campur jam lah tu, 5-6 jam. Tapi Nabi ambil masa 25 hari. Dan Nabi buat task ataupun tugasan-tugasan kepada semua orang. Misalnya kepada anak-anak Sayyidina Abu Bakar, Nabi berikan tugasan untuk menghantar makanan, buat kerja-kerja perisikan, buat cek dan sebagainya lagi. Sehingga kan Nabi terpaksa upah juga satu orang bukan Islam, kerjanya untuk menghilangkan jejak. Kenapa? Sebab ini nak menunjukkan perjalanan hijrah bukan perjalanan macam jalan-jalan pergi rombongan. Tidak. Perjalanan hijrah ni penuh dengan cabaran. Musuh sentiasa mengintai. Salah satu tugasan yang Nabi berikan kepada pasukan yang membawa pergi hijrah ini adalah untuk menghilangkan jejak. Apa sebab? Kerana orang-orang Arab zaman dulu, mereka begitu pakar di dalam mengesan jejak. Dia panggil sebagai tracker sekarang ini. Tracker ni orang yang memang pakar kesan kedudukan kita. Macam sekarang orang boleh kesan kedudukan kita guna GPS. Orang tahu kita punya handphone bila last guna. Orang tahu semua kedudukan-kedudukan kita. Tapi zaman dulu orang guna ilmu al-jazibiyah. Apa makna ilmu jazibiyah ni? Ilmu aroma. Dia boleh tahu kedudukan Nabi kita hanya berdasarkan bau pada bekas tapak kaki Nabi saja. Dia kenal mana tapak kaki Nabi kita, mana tapak kaki orang lain. Sebab itu ilmu mengesan track ini sangat mustahak. Sebab itu semua SOF ataupun Special Operation Forces di seluruh dunia mesti ada pasukan pengesan jejak.
Baik itu saudara-saudara kita, kawan-kawan kita di Singapura pun, dalam SAF, Singapore Armed Forces, dia pun ada Army Combat Trackers. Dia akan tengok macam mana bash, vegetation, rations left over, mud ataupun soil displacement. Dia tengok perubahan-perubahan pada fizikal satu-satu tempat. Dia tahu di situ ada musuh berapa orang. Dia tengok saja. Dia sebenarnya satu hakikat yang lain bagi kita, khususnya orang Melayu. Sebenarnya kita lama dah kenal ilmu ini, ilmu mengesan jejak ini. Sebab orang Melayu kelebihan dia pandai kenal angin. Ni cerita orang Melayu dulu lah. Orang Melayu sekarang dah tak ada dah. Kita sekarang angin kita tak berkenal. Kita kenal dua angin saja, angin sejuk dengan angin panas. Itu saja kita kenal. Kalau aircon tutup panas, pasang aircon sejuk, dua tu je kenal. Orang dulu dia boleh kenal angin kelambu menunggal, angin muda, angin tikuh, angin tumbuk kurung, angin cekang kelat, angin tajam temilang. Sebab angin yang berbeza ini akan menentukan bagaimana kita nak menguruskan keadaan sekeliling kita. Tanpa mengenal angin, itu jadi demam, jadi apa, kita tak kenal. Nak pergi ke laut, lagilah kena kenal angin. Dan ilmu mengenal angin ni bukan ilmu rekaan. Ilmu mengenal angin ini ada disebutkan dalam Quran. Sebab itu Abdullah ibn Amru kata dia berdasarkan ayat Quran, angin ini ada 8 jenis. 8 jenis. Ada 4 angin dipanggil angin baik, ada 4 angin jahat. Ni angin azab dia panggil. Dan ini ada rekodkan dalam tafsir Ibnu Kathir. Angin rahmat kata ulama dipanggil Az-Zariyat, Al-Mursalat, Al-Mubashirat, An-Nashirat. Semua angin ini disebutkan pada awal surah Az-Zariyat ayat pertama, kemudian surah Al-Mursalat ayat pertama dan ketiga, dan surah Ar-Rum ayat 46. Artinya ada. Dan angin pemusnah juga ada 4. Angin bala ini, 2 daripadanya memusnahkan makhluk di darat, dan ada 2 lagi memusnahkan makhluk nun di tengah lautan. Angin pemusnah di darat namanya Al-Sarsar dan juga Al-Aqim. Dan 2 jenis angin pemusnah di lautan, di daratan ini ada disebutkan di dalam kisah pemusnahan kaum Ad dalam surah Az-Zariyat ayat 41 dan dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-6. Dan 2 angin pemusnah di laut, 2 nama, Al-Qasif dengan Al-Asif. Dua-duanya disebut dalam surah Al-Isra ayat 69 dan surah Yunus ayat 22. Maknanya hal ehwal angin ini ada disebut dalam Quran, dan orang Melayu memang terror betul. Bab mengenal angin dia kenal. Jadi jangan pelik kalau ilmu Al-Jazibiyah ini begitu popular di kalangan orang-orang Arab ketika itu. Kalau tengok pada cerita hijrah, bayangkanlah Nabi malam tu dia dah nak keluar dah. Bila dia nak keluar, dia pesan pada Ali ambil alih tempat tidur. Dan di sekeliling rumah Nabi sudah ada 50 pemuda berkuda yang menunggu Nabi keluar, tinggal nak tangkap saja. Kenapa 50? Sebab orang Arab cerdik. Dia orang kalau bunuh satu orang lain, hukumannya adalah balas bunuh. Jadi kalau letak 50 puak berbeza, tunggu, dan mereka bunuh ramai-ramai, takkan puak-puak baginda Nabi nak hukum semua keturunan, sebab campur. Jadi dia orang pun pandai dalam nak mengelak hukum kisah sini. Tapi mereka merancang, Allah perancang yang lebih baik lagi. Ketika orang-orang Arab ni nunggu 50 orang, siap berkuda, Nabi di dalam fikir kalau keluar memang kena. Tapi Allah beritahu pada Nabi, baca satu ayat. Ayat ni kalau mau baca, insya-Allah mau selamat. Ayat ni kita pun hafal ayat ni. Kebiasaannya orang guna ayat ni time lalu kat roadblock, atau time naik bas berhenti-berhenti dulu, time nak malas nak membayar tiket, dia bacalah ayat ni supaya konduktor bas tak nampak dia katanya. Apakah ayat tersebut? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Nabi baca, ambil pasir, lempar, semua orang tak nampak pada dia. Bayangkanlah, Nabi berjalan, tak ada orang tahu. Tapi tuan-tuan, macam manakah walaupun malam tu Nabi keluar pada rumah tanpa dikesan, tapi pada keesokannya kedudukan Nabi berjaya dikesan oleh Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Macam mana boleh kesan? Kata ulama, ini kerana Nabi punya pergerakan telah dikaji oleh pakar-pakar ilmu Al-Jazibiyah ini. Dia orang
Masa tu jejak belum hilang. Dengan tapak kaki Nabi saja dia boleh tahu Nabi pergi ke mana. Itu dalam riwayat sebut, apabila Nabi dah keluar, orang Arab ni masuk dalam rumah, tengok tempat Nabi tidur, ada orang, mereka pun buka nak bunuh. Tengok Sayyidina Ali, tanya, mana Muhammad? Mana aku tahu, aku tidur pada malam tadi. Sayyidina Ali buat pura-pura lah. Lepas tu lepas peristiwa tu orang tanya kepada Ali, macam mana ente berani betul duduk baring dekat situ? Bayangkanlah kalau orang tu datang tak buka selimut terus tikam, mati saja malam tu. Kata Ali, aku tak risau kalau aku mati. Sebab kalau aku mati tak ada apa yang berlaku. Tapi kalau Nabi Muhammad yang wafat mati kena tikam, nescaya Islam padam terus. Islam mati. Aku tak nak benda itu berlaku. Itu Sayyidina Ali fikir jauh. Jadi selepas mereka tengok Ali yang gantikan, dia orang pun dah kata, sudah, Nabi Muhammad dah keluar. Akhirnya mereka panggil Abu Jahal. Datanglah Abu Jahal. Rupanya Abu Jahal ni salah seorang pakar ilmu Al-Jazibiyah ni. Dia memang terror betul. Terror dia menengok tapak. Bayangkanlah dia keliling rumah Nabi. Kalau kita umpamakan tu dah jadi scene untuk CSI lah. Dah dipasang warning tape lah, tak boleh masuk. Tapak kaki manusia ada 100. Tapak kaki kuda ada 200. Maknanya tapak kaki saja dekat crime scene ada 300 tapak kaki. Macam mana Abu Jahal nak determine, nak cek, nak pastikan mana tapak kaki Muhammad? Itu kepakaran. Dia pakai ilmu aroma, jazibiyah. Dia cium, dia pakai jejak, dia tahu ini tapak kaki Muhammad. Sebenarnya kita pun ada ilmu itu. Tuan-tuan yang sedang menonton siaran ini pukul 11 lebih. Kalau orang yang belum sarapan ni sekarang ni tengah keroncong, krongkang. Jadi tengah hari kan dia lapar, dia pergi kedai, dia pergi nak makan nasi kandar ke, nak makan apa ke, dia bau lauk kari saja dia boleh kenal itu kari apa. Ni kari ayam ni, mana nak kenal? Tengok pun belum. Itu dipanggil Al-Jazibiyah, ilmu mengenal aroma. Ada orang jangankan tahu tu kari ayam ke kari kambing ke, dia boleh beza. Brand kari pun dia tahu. Dia bau saja, ni Al-Lagapah, bukan ni Babas, bukan ni Adabi. Macam dia tahu brand. Maknanya kita ada ilmu tu, ilmu Jazibiyah, ilmu aroma ni, tapi kita banyak gunakan untuk tekak dengan perut kita sajalah. Dia ilmu ni ilmu survive. Itu macam kita ada Iban trackers dalam tentera kita, pasukan tentera kita, macam kalang anak langkau semua kan ada yang ada bulu merah, tu semua tracker. Dia orang boleh kenal daun. Kalau macam dalam PDRM polis, dia ada senoi prak. Senoi prak ni kebanyakannya adalah orang asli. Dia orang memang terror betul. Benda-benda dalam hutan ni, dia tengok daun, dia tengok ranting patah, dia tahu berapa orang ada sini, askar gemuk ke kurus ke, dia orang boleh tahu. Sebab itu Nabi kita perlu orang hilangkan jejak juga. Sebab pergerakan yang pertama saja sudah menjadi kesan. Jadi Abu Jahal ketika itu, bila dia jumpa tapak kaki Nabi, dia pun tengok. Dia pandang ke langit, dia tengok, ini bintang Syi'ra malam tadi, maka aku percaya Muhammad lalu ikut utara. Hantar satu pasukan pergi kejar dia ikut jalan utara. Bayangkanlah. Itu sebab Nabi perlu pengesan jejak, penghilang jejak. Abdullah bin Uraikid. Jadi pendekkan cerita, maklumat sampai ke pegawai di Sepadan. Matu Sepadan dijaga oleh Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Macam mana berita boleh sampai daripada Mekah sampai ke Sepadan? Ini jangan tanya. Zaman dulu ilmu orang macam-macam. Ilmu menyampaikan berita. Zaman dulu tak ada WhatsApp, tak ada satelit, tidak ada internet. Tapi macam mana berita boleh sampai? Ini adalah kepakaran orang dulu. Tak pakai burung merpati ke apa, wallahualam. Sampai berita itu kepada Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dia ada sebutkan, Suraqah ketika itu dia cerita, aku nampak Nabi Muhammad lalu di kawasan Bani Mudlaj. Jadi bila aku nampak Nabi lalu, aku tahu itulah Muhammad yang dikatakan dah berjaya meloluskan diri daripada kepungan dia. Aku kejar Muhammad naik kuda. Aku kejar, jatuh, kuda asyik jatuh. Aku bangun balik.
Kejap lagi, jatuh lagi. Aku bangun balik. Kejap lagi, 2-3 kali kuda aku jatuh. Padahal Surakah bin Malik bin Ju'shum adalah seorang penunggang kuda yang handal. Orang kampung, pandai bawa kuda. Tapi dia pelik ngapa kuda dia agak tak berapa nak gah sangat hari itu. Sehingga dalam hadis Bukhari disebut, Surakah dalam hatinya terdetik, wa waqa'a fi nafsi hina laqitu ma laqitu minal habsi anhum an sayazharu amru Rasulillah. Kata Surakah bin Malik, selepas kejadian itu, bila aku jatuh bangun, hati aku tak boleh berbohong. Terdetik dalam hati aku mengatakan bahawa sayazharu amru Rasulillah, Muhammad mesti menang, Muhammad akan menang. Kata Surakah, aku tahu ini orang bukan orang biasa-biasa, ini orang ada pakaian. Ini istilah orang kampung, ya. Orang ni ada memakai, ada pakaian dia, bukan kosong ni. Mana nak pergi, kita tak lepas, pergi tak lepas. Ada something orang ini. Terdetik hati dia. Tapi sebab dia ni bounty hunter, orang yang cari upah dengan menangkap orang-orang pesalah, dia pun pergi. Tetap dia pergi. Dia tahannya Muhammad, Nabi kita, dengan Abu Bakar. Muhammad, engkau nak pergi mana? Kata, adalah yang kenapa Surakah? Wahai Muhammad, aku ditawarkan untuk membawa kamu pulang. Hadiah yang aku akan terima 100 ekor unta. Jom kita balik sekarang. Maka Nabi kita ni, dia seorang pemimpin. Nabi seorang pemimpin. Dan dalam masa yang sama, Nabi juga politician, seorang ahli politik. Nabi tahu untuk berpolitik. Dan antara kelebihan orang politik adalah kepakaran mereka membuat rundingan. Sebab itu orang politik kalau tak pandai berunding, berhenti je lah jadi ahli politik. Asyik nak bertumbuk kerja, baik masuk gusti senang, masuk boxing ke, tumbuk lah hari-hari. Orang politik mulut kena manis, pandai berunding, pandai memujuk. Orang marah kat kita pun jadi tak marah, pandai kita belai dia. Itu kelebihan politician, pemimpin. Dia meringankan beban. Jadi apabila Surakah bin Malik beritahu dia diupah sebanyak 100 ekor unta untuk bawa Muhammad balik, Nabi telah buat rundingan dengan dia. Wahai Surakah, berapa upahmu ambil aku? 100 unta ya Muhammad. 100 je. Ginilah, apa kata kalau aku up lagi? Kalau kau lepaskan aku pergi ke Madinah, aku beri kau hadiahnya mahkota Raja Parsi. Nak ke tak nak? Mahkota Raja Parsi. Surakah ni orang oportunis. Dia kata, hebat hadiah tu Muhammad, 100 mahkota Raja Parsi. Tapi Muhammad agak-agak mahkota Raja Parsi tu bukanlah benda senang. Awak berjanji janganlah bagi benda tak boleh capai. Nak berjanji pun menasabahlah. Up sikit, orang tu bagi 100, bagi 105 ekor. Tahan hari ni. Melampau sangat bulan bintang janjinya. Agak-agak lah Muhammad. Apa respon Nabi kita? Surakah, mu kenal aku daripada kecil, kita sekampung. Aku pernah menipu orang tak? Bab tu Surakah kalah. Tak ada Muhammad, memang satu kampung kenal, kau tak menipu. Tapi ini besar sangat. Lah kalau aku berjanji aku bagilah. Surakah ni orang cari peluang. Ginilah Muhammad, kalau berjanji cakap kosong tak boleh. Buat surat sikit boleh tak? Buat surat sikit, kita ada hitam putih lah, senang. Kau awak tak boleh tunai janji, esok kau boleh saman ke apa ke? Kata Nabi, ikutlah surat-surat tengah padang pasir, mana nak cek suratnya. Rupanya Surakah ni siap ada kertas, semua ada. Dia orang mencari projek. Tu bawa keluar kertas. Kata Muhammad, hari ni kita buat perjanjian. Pada hari ni kau berjanji akan beri pada aku mahkota Raja Pasir. Setuju? Setuju. Surakah sign. Muhammad sign sikit. Mana aku reti, aku tak sekolah. Cok lah sikit, pakai cincin apa yang patut. Nabi cok pakai cincin dia. Adalah lambang. Surakah bin Malik simpan surat ini. Dia ringkaskan cerita. Setelah bertahun-tahun, Surakah bin Malik akhirnya memeluk Islam. Surakah bin Malik bin Ju'shum radhiyallahu anhu, dia masuk Islam.
Jadi selepas Nabi wafat, selepas naik Abu Bakar, selepas zaman Abu Bakar naik Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin. Jadi zaman Umar, Islam telah mula mengembangkan pengaruh mereka sampai ke kerajaan Parsi. Jadi kerajaan Parsi ni kerajaan Sasan ataupun Sasanite. Dia istilah kita guna. Kalau Rom, Byzantine. Kalau Parsi, Sasanid. Bermula tahun 633 sampai 642 Masihi, sahabat-sahabat Nabi telah berperang dengan Empire Sasanid ni selama 9 tahun. Dalam 8 buah peperangan. Antara perangan yang popular dan banyak dikaji oleh sekolah-sekolah pertahanan adalah perang Zatus Salasil, the Battle of Chain atau perang berantai. Dan juga yang popular juga perang Al-Qadisiyah. Kalau peperangan rantai ni dia berlaku bulan April tahun 633 Masihi, terjadi selepas daripada perang Yamamah. Perang Yamamah ni perang yang mana mencatatkan sejarah dia adalah perang yang terbunuhnya Musailamah Al-Kazzab, yang mana kawasan ni sekarang terletak di kawasan sebelah Kuwait sekarang ini. Jadi perang berantai ni perang yang besar yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Parsi. Dipanggil perang berantai sebab panglima Parsi nama Hormuz ataupun Hormazdan, dia arahkan tenteranya yang masa tu dah takut nengok orang Islam. Dia perintahkan tenteranya ikat kaki dengan rantai besi, tak bagi lari. Orang Islam begitu gagah sekali. Khalid Al-Walid dia datang, dia bagi warning mudah je. Dia kata, aku tak nak balas pantun, tak nak cakap banyak, pilih nak masuk Islam. Kalau tak nak, bayar jizyah. Kalau tak nak, kita lawan, kita perang. Dia bagi kata dua je. Orang Parsi pun dah jadi cuak. 25,000 tentera Parsi lawan 18,000 tentera Islam, kalah tentera Parsi. Unit tentera elit Parsi dibunuh oleh unit tentera elit Islam ketika itu. Parsi dah ada komando. Islam pun zaman Umar dah ada pasukan elit komando, pimpinan Qaq' Ibnu Amru radhiyallahu anhu. Dan selepas pada Battle of Chains ini, Khalid Al-Walid dia kalahkan Parsi dalam 3 lagi peperangan. Sebab itu tentera-tentera Islam ataupun panglima-panglima Islam, Khalid Al-Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Musanna Al-Haris, Huzaifah Al-Yamani, Nu'man bin Muqarin, Qaq' Ibnu Amru, Ibnu Utbah, Ibnu Layla dan ramai lagi. Ini adalah nama-nama yang begitu berjasa khususnya di dalam peperangan menjatuhkan kerajaan Parsi. Dan sepanjang peperangan hampir 90,000 tentera Islam berhadapan dengan 250,000 tentera Parsi dan 150,000 tentera Parsi terkorban. Saya bawakan data ini menunjukkan kerajaan Parsi yang begitu kuat ketika itu akhirnya jatuh. Bila jatuh, Umar Al-Khattab ambil harta-harta rampasan perang untuk diberikan sebagai ghanimah. Portionnya dipecahkan kepada pejuang-pejuang, kepada orang yang memerlukan. Jadi adat masa itu barang-barang terus bagi lah. Barang-barang dalam istana ni begitu banyak. Dan Umar akan beri ikut keutamaan pasukan. Contohnya tentera komando, itu diberilah barang-barang yang duduk dalam balai rung seri tu, diberi pada komando-komando lah. Barang luar kat kaki lima istana mungkin beri kepada ikut infanteri ke, mekanis ke, semboyan ke, diberi ikut keutamaan-keutamaan. Kor kesihatan pun dapat juga. Macam yang lampu-lampu luar tu berilah untuk PSTD ke, wataniah ke, ikut dia punya turutan dia. Tiba-tiba sampailah barang yang paling orang nak, mahkota Parsi. Ketika nak diberi ke mahkota Parsi, Umar tak tahu nak bagi ke siapa. Datang sahabat Nabi yang menahan Nabi ketika Suraqah bin Malik bin Ju'shum radhiyallahu anhu, dia pun angkat tangan. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, itu mahkota ana punya. Marah semua orang. Mu ni Suraqah berlawan dok, time orang nak ngagih, time itulah dia datang. Sudahlah pergi balik, ambil lampu kat security depan tu, sudah bawa balik. Agak-agak kalau minta mahkota. Dia kata, kawan bukan saja-saja minta, Nabi janji bagi dengan saya dulu. Orang lagi marah ke dia, sedap sangat awak petik nama orang dah tak ada. Takkan kita nak pergi nanya Nabi, sedap sangat cakap tak ada bukti, susahlah ni orang ni minta, leceh lah begini. Kata Suraqah, apa pula? Bukannya kawan nyebut nama, metik nama dia. Memang Nabi dah ni, kawan ada surat. Orang pula terperanjat, ada surat pula lah.
Omar kata bawa sini surat. Bila dia bawa surat tu dah lunyai dah, lama sangat, daripada first hijrah. Bila dia bawa kepada Umar Al-Khattab, Umar Al-Khattab terperanjat. Dia kata ini adalah surat perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suraqah bin Malik bin Ju'shum, akan memberi kepadanya mahkota Parsi. Ketika Umar baca, menangis semua sahabat, termasuklah Umar Al-Khattab menangis. Kenapa? Mereka menangis mengenangkan jauhnya wawasan Nabi SAW. Dalam keadaan baru hijrah, baru keluar daripada rumah, masih di atas unta, belum sampai ke gua pun, belum sampai ke Madinah, tapi Nabi sudah jauh perancangan, Parsi satu hari akan jatuh ke tangan orang-orang aku. Dan Nabi berani berjanji kepada Suraqah bin Malik, kau akan dapat mahkota itu. Maka jatuhlah mahkota itu kepada tangan Suraqah bin Malik bin Ju'shum radhiyallahu anhu. Baik itu, nama Suraqah ni diabadikan sekarang jadi perbendaharaan kata bahasa Melayu. Sebab itu Dewan Bahasa Pustaka kita harap boleh ubahlah. Diambil perkataan Suraqah bin Malik ini, jadilah perkataan serakah, yang kita gandingkan nafsu serakah. Bila tanya kenapa nafsu kena nama serakah, sebab Suraqah ni katanya sangat bernafsu. Dia jatuh kuda bangun, tetap juga dia kejar Nabi kita. Walaupun dah dapat tu, dia minta lagi nak ke. Yalah, tu cerita dia sebelum Islam. Selepas dia jadi orang Islam, dia juga menjadi seorang sahabat yang baik, yang berjuang untuk agama. Jadi kita tetap menghormatilah nama Suraqah bin Malik. Yang penting hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, justru itulah hijrah ini Allah ulang-ulang dalam Quran sebanyak 28 kali. Dalam bentuk past tense ada 12 kali, dalam bentuk future dan present tense ada 3 kali, dalam perintah untuk hijrah ada 6 kali, dalam bentuk singular ada sekali, dalam bentuk plural ada 4 kali, arahan khusus untuk wanita berhijrah ada 1 kali. Dan Allah Ta'ala sebut juga hijrah dalam bentuk hijrah makaniyah, dari satu tempat ke satu tempat. Itu direkodkan dalam surah An-Nisa ayat 100 dan surah Al-Hajj ayat 58. Dan ada hijrah maknawiyah secara falsafah. Itu disebut dalam surah Al-Ankabut ayat 26 dan surah Muddathir ayat yang kelima. Yang pentingnya adalah jom kita berhijrah. Cuma apakah hijrah yang terbaik sekali? Apa hijrah yang number one, terbaik sekali? Dalam satu hadis, Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, apakah amalan-amalan yang terbaik ya Rasulullah?" Nabi, "Ayyu a'mali afdal ya Rasul?" Nabi menjawab, "Afdal a'mal tulul qiyam." Amalan yang terbaik sekali adalah kamu berdiri lama dalam sembahyang. Diri lama dalam sembahyang. Sahabat lagi, "Ail jihadi afdal." Jihad yang paling afdal itu apakah ya Rasulullah? "Mujahadatul abdil hawa." Hijrah yang paling afdal sekali adalah kamu, nafsu kamu tu kontrol daripada buat benda-benda yang tak senonoh, halang diri kamu. Dan sahabat tanya lagi, apakah puasa yang afdal? Apakah haji yang afdal? Macam-macam soalan lah sahabat tanya kepada Nabi. Sehinggalah sampai satu soalan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah hijrah yang paling afdal?" "Ayyul hijrati afdal ya Rasul?" Hijrah paling afdal kata Nabi, "Antahjura ma kariha rabbuka." Kamu tinggalkan apa saja yang Tuhan tak suka. Ataupun dalam hadis lain, "Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa saja yang Tuhan tidak suka. Ayolah, memasuki tahun baru 1442 ini, kita tutup buku lama, buka buku yang baru. Tinggalkan segala perkara yang Allah tidak suka. InsyaAllah itulah hijrah yang sebenar-benarnya. Banyak nak diterangkan tapi masa kita tak mengizinkan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih, khususnya kepada rakan-rakan kita daripada KPJ Pahang Specialist Hospital kerana sudi menganjurkan pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi kepada seluruh muslimin, muslimat
dan para penonton yang melihat siaran kita ini, sekali lagi kita mengucapkan selamat menyambut tahun baru 1442 Hijriah, tahun baru Islam. Moga-moga tahun yang baru ini akan memberikan makna yang lebih kepada kita. Kullu amin wa antum bi alfi khair. Sekadar itu, sebelum kita berpisah, ayuh kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.